Perkhidmatan PAU ingin mengetahui hasil siasatan RCI di Sabah yang menunjukkan adanya parti yang telah menjadi warga negara dan diberikan hak mengundi dalam PRU 13. Untuk makluman hal yang berhormat, menurut tauliah bagi Suruhanjaya Siasatan Pendatang Asing di Sabah, Pesuruhjaya hendaklah mengemukakan laporan kepada Yang di-Pertuan Agong dalam masa 6 bulan dari tarikh tauliah dikeluarkan pada 21 September 2012. Walau bagaimanapun, Yang di-Pertuan Agong melalui kuasa yang diberikan di bawah Seksyen 5 Akta Suruhanjaya Siasatan 1950, Akta 119, telah melanjutkan masa pelaksanaan tauliah tersebut dari 21 Mac 2013 hingga 20 September 2013. Suruhanjaya siasatan ini mula bersidang pada 14 Januari 2013 dan siasatan masih lagi diteruskan sehingga kini. Ini bermakna hasil serta dapatan siasatan masih belum diketahui setakat ini dan apa-apa yang kenyataan yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak tidak boleh diulas sama ada benar ataupun tidak. Kita sedia maklum di Malaysia sekarang ni perbicaraan itu dibincangkan secara terbuka, tetapi yang kita penting ialah keputusan hakim. Demikian juga RCI. RCI belum buat keputusan. Kita sudah membuat bermacam-macam tohmahan. Terima kasih. Benar, saya rujuk kepada RCI, tetapi juga pengesahan oleh Tan Sri pengurusi SPR sendiri, ya, lebih kurang macam dakwat kekal lah. Tapi dalam hal ini dia mengguna, dan saya dah berulang kali sebut dalam sesi yang saya minta Menteri ulas tentang kehadiran dubious 60,000 tu. Kalau dia mengaku itu nama-nama dipertikaikan, maknanya kesahihan mereka sebagai warga negara dipertikaikan. Dia nak bangkitkan soal Bangla apa, ini 60,000 disahkan oleh pengurusi SPR. Jadi ini ada kaitan dengan RCI juga, walaupun yang Muhammad Menteri menyebut keputusan RCI ditunggu. Tetapi sementara RCI berjalan, nama-nama yang dipertikai itu dimasukkan dalam senarai pengundi. Ini isu dia, yang Muhammad. Terima kasih Ketua Pembangkang. Saya akan jawab semasa saya sentuh SPR sekejap lagi. Berhubung dengan kenyataan 60,000 dan juga 40,000 tu sudah diputuskan. Malah Jawatankuasa pilihan penambahbaikan pilihan raya telah pun bersetuju bahawa kes 40,000 bukan 60,000. 40,000 itu dipamerkan. Sehinggalah MIMOS telah memutuskan bahawa 60,673. Ya, sekejap lagi ada dalam oleh pengurusi SPR. Ya. Yang Pembangkang sabar lepas buka puasa ya. Sebabnya dalam perbahasan berhubung dengan SPR, saya akan sentuh benda tu dengan detail. Sebab apa? Pada pandangan saya, rakyat sekarang ini diberi orang kata diberi pemahaman bahawa ada penipuan. Yang berhormat, kalau ada penipuan walaupun satu oleh mana-mana pihak, tak payah SPR berhenti, saya berhenti, tidak masalah. Saya bukan nak duduk sini kerana seronok jadi menteri, tidak. Saya duduk di sini kerana saya nak mencari keridaan Allah, nak cari pahala. Kalau duduk sini nak pergi neraka, sekarang saya keluar. Bye-bye, speaker. Tapi kalau duduk di sini nak pergi syurga, saya akan tunggukan. Itu saya akan tunggu terus. Itu sebab saya jadi menteri ini, pada pandangan saya, untuk mempercepatkan saya pergi syurga, berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara. Kalau jadi menteri nak pergi neraka, sudah pasti Menteri Agama saya lari. Sebab apa? Jalan-jalan kehidupan di akhir kehidupan. Saya sekarang ni umur berapa? Muda daripada Yang Muhammad, muda sangat ya. Jadi lagi 50 tahun saya akan mati, jadi saya nak cari syurga ya. Jadi apa yang Muhammad sebut sebenarnya tidak ada penipuan. Kau nak tipu, siapa nak tipu? Kemudian nak tipu tu nak bubuh kawasan mana? Nak bubuh kat Pematang Pauh ke Arau? Kalau ke Arau, kenapa saya dapat 1371? Sepatutnya undi negeri saya patut dapat 6,000. Saya dapat semua 1371. Ini menunjukkan kalau kita kata nak menipu, nak hantar di mana? Nak hantar di Kodiang, Jitra, Pematang Pauh, Cerak Tok Kun, nak hantar mana? Kita tak tahu. Kita kata 60,000, tapi nak hantar di mana? Itu persoalan yang besar. Nak hantar Kinabatangan, nak hantar Batang Lupar. Jadi kita tak tahu. Jadi
kalau kita kata menipu 100,000, nak hantar di mana? Sebab kalau kita nak hantar pengundi, kita kena pastikan dia pergi situ, dia jawab SPR pula ya, tapi kena jawab dia. Dia pergi ke situ dan kita tentukan ni 1,000. Tetapi ada kes yang saya kalau ditanya tanya soalan tambahan, saya boleh tunjukkan bukti bahawa dari segi pengundian penambahan penduduk 2004, 2008 dan juga 2013 ada penambahan penduduk di Permata Ampau, ada penambahan penduduk di semua tempat, ada penambahan penduduk yang agak kurang di Johor, di Negeri Sembilan. Kemudian ada kekurangan penduduk. Yang tu yang mengherankan. Siapa yang bawa penduduk ni pergi mana kita tak tahu. Iaitu di Bukit Bintang. Orang lain semua bertambah, dia kurang. Si Putih bertambah. Itu sebab dia dapat 52,000. 2004 lain, 2008 lain, 2013 lain. Jadi kalau nak hantar 60,000 mungkin pergi Si Putih sebagai contoh. Kita tak tahu di mana. Kalau sekiranya minta maaf Shah Alam, walaupun you pegang prinsip bahawa suruh orang tu berhenti, orang ni berhenti, baik suruh saya berhenti. Sebab apa? Saya mempertahankan mereka. Dan saya beritahu bahawa pengurusi SPR sebut dubious ataupun diragukan, akhirnya keputusannya mesti dibuat oleh JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau dia kata lulus, kita nak percaya siapa lagi? Yang Berhormat masa jadi Timbalan Perdana Menteri percaya kepada mereka. Takkan sekarang tak percaya? Dia mereka pegawai kerajaan yang angkat sumpah. Minta maaf Yang Berhormat, bukan tujuannya nak tengok hujah siapa bagus, tapi yang paling penting ialah kita nak cari kebenaran. Kalau kebenaran di pihak Yang Berhormat, Rini saya heret mereka tu semua supaya berhenti serta-merta. Tapi kalau tak betul, siapa nak berhenti? Pasal saya terima kasih nada Yang Berhormat tu nampak baik, positif gitu kalau ada bukti. Bukti kalau Yang Berhormat betul ambil sikap terbuka, baca keterangan sepenuhnya. Umpamanya ada dalam laporan kita number IC, orang yang ada satu IC, 2 tempat mengundi, ada rekod ya. Dan ini berdasarkan electoral roll SPR ya. Jadi jangan kata ini sebarang. Undi di mana? Ada undi satu di Ampang, satu di Wangsa Maju, IC yang sama. Nak saya bacakan IC, saya boleh baca ya. Okey, IC dia 83021035019 ya. Nama Wan Muhammad Azri Saleh ya. Saya bagi yang rekod dia ya. Identification number RF masa dia polis. Dah bukan. Dia dengarlah dulu. Amanda dengar. Yang Berhormat Menteri minta satu bukti yang sahih. Saya kebetulan ada beberapa banyak dan saya nak baca satu. Ya. Jadi yang menunjukkan ada orang yang dapat 2 peluang kali mengundi dan ini disahkan. Dan ini telah dibawa untuk pengetahuan SPR. Masa saya bagi keterangan yang undi pos itu tentera dan polis. Ada yang disebut nationality itu Bangladesh, India, itu dalam rekod electoral roll SPR yang telah kita kemukakan kepada SPR. Bukan di sini saja. Yang Berhormat Sekutu Pembangkang ni, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar, saya nak bagi tahu kalau sekiranya betul ada benda tu, sila buat petition pilihan raya 21 hari selepas pilihan raya. Kalau dah buat, kita akan bicara yang pertama di Kota Baru, Yang Berhormat kalah, yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Tapi kita buat petition tu, saya akan baca sekejap lagi. Petition ni kita buat bukan di atas dasar tak percaya kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. Kita tidak berpuas hati dengan perkara-perkara yang berlaku masa pilihan raya. Boleh saya turunkan pilihan raya kejap lagi kita tengok. Menteri, boleh tak kita baca Pak Habib? Pilihan raya? Pilihan raya tak lagi, belum lagi ni. Oh, cepat. Ni nak jawab kucing miau-miau ni, mana kucing? Yang bandar kucing, maaf. Ini dan yang kedua terakhir mengenai jabatan-jabatan di bawah JPM ni ialah berhubung dengan Yang Berhormat Kuching, Bandar Kuching. Tapi dalam jawapan ditulis Kuching ya, ingin mengetahui mengapa Ketua Audit Negara boleh menerima satu penyata terimaan dan bayaran begitu singkat dalam mengaudit penyata akaun kumpulan wang amanah Government Contribution Towards Approved Agencies Trust Fund
dan meminta Ketua Audit Negara menyelidik transaksi yang melibatkan berbilion ringgit oleh Kerajaan Negeri Sarawak dalam offshore loan. Untuk makluman yang berhormat, adalah tidak benar Ketua Audit Negara tidak mempunyai info yang lengkap semasa mengaudit penyata akaun kumpulan wang amanah Government Contribution to Approved Agencies Trust Fund GCTAATF, salah satu akaun daripada kumpulan wang amanah di bawah kumpulan wang amanah Kerajaan Negeri Sarawak. Jadi hak ini saya akan jawab secara bertulis berhubung dengan wang yang telah dikeluarkan, termasuklah yang selalu dipertikaikan tu ialah berhubung dengan 9.7 bilion yang telah diberi kepada syarikat-syarikat di bawah SFS. Jadi incorporated. Jadi saya telah menjawab semua sekali perkara-perkara yang terbangkit oleh Yang Berhormat mengenai tanggungjawab Jabatan Perdana Menteri yang sempat saya jawab, dan mana-mana perkara yang tidak sempat dijawab, perkara tersebut telah dicatat dan akan diambil perhatian serta tindakan sewajarnya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau hak yang ni, sebab jawapan ni ada satu pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan simpan dalam hati. Yang Berhormat Tuan Speaker, saya memohon kebenaran Tan Sri supaya separuh daripada jawapan SPR ini saya jawab secara bertulis, sebab ahli-ahli Yang Berhormat lain pun saya percaya mereka akan jawab separuh secara bertulis, separuh untuk secara lisan. Sebab kalau sekiranya kita berbuat demikian, saya bersimpati dengan Tan Sri Yang di-Pertua yang tak sanggup bersahur di sini. Sebab jawapan untuk SPR ni akan mengambil masa dekat sejam. Jadi saya akan pendekkan dalam 20 minutes. Itu pun kalau tidak ada gangguan. Kalau ada gangguan sudah pasti berpanjang-panjangan, sebab Pandan pun dah bangun tadi. Yang Berhormat, ini kali pertama satu jabatan telah dibincangkan oleh banyak pihak. Jadi saya ucap terima kasih kepada ahli Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan usul menyunjung kasih ke atas titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ahli Yang Berhormat yang dimaksudkan adalah seperti berikut. Yang Berhormat Pematang Pauh, ketuanya. Kemudian Yang Berhormat Kalabakan, Ketereh, Gelang Patah, Marang, Gombak, Ipoh Barat, Lembah Pantai, Parit Bunta, Temeloh, Bukit Katir, Raub, Batu Kawan, Keluang, Bayan Baru, Padang Serai, Penampang, Sepang, Kelang, Indra Mahakata, Sungai Siput, Kota Kinabalu, Bengkalan Cempa, Tanjung, Subang, Silam, Pandan, Sungai Petani, Nibong Tebal, Pasir Putih, Tanjung Karang, Kuantan, Kulim Bandar Baru, Kepala Batas, Petaling Jaya Utara, Simpang Renggam, Pengerang, Taiping, Kinabatangan, Beruas, Jelebu, Putatan, Jerantut, Pasir Mas, Lipis, Tendom, Ampang, Labis, Padang Besar dan Sik. Sebagaimana Yang Berhormat sedia maklum, sejak pilihan umum yang pertama dalam tahun 1959, Malaysia telah mengamalkan sistem pilihan raya secara majoriti mudah atau first past the post, di mana pemilihan wakil rakyat untuk kerusi Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri adalah dipilih berdasarkan perwakilan mengikut kawasan, dan calon yang menang dengan kelebihan majoriti undi yang diterima dianggap sebagai pemenang dalam sesuatu pilihan raya yang dijalankan. Justru tidak timbul soal untuk menuntut hak ke atas kursi Dewan Rakyat atau Dewan Negeri dengan menggunakan asas undi popular, kerana Malaysia tidak mengamalkan sistem pilihan raya secara perwakilan berkadar atau proportionate system. Sekiranya sistem ini hendak digunakan dalam politik negara kita, maka undang-undang sedia ada dan sedang diguna pakai oleh SPR perlulah dipindah. Bagaimanapun Tuan Yang Tan Sri Yang di-Pertua, ingin saya maklumkan bahawa dalam laporan Jawatankuasa Pilihan Raya Khas, Jawatankuasa Pilihan Khas mengenai pembaikan pilihan raya Parlimen, terdapat salah satu show yang diluluskan ialah supaya SPR mengkaji kemungkinan sistem pilihan raya yang diguna pakai di negara kita pada masa sekarang boleh ditambah baik. Misalnya dengan mengkaji dan mengambil kira juga sistem perwakilan berkadar atau proportionate system, atau digabungkan first past the post dengan proportionate system. Perkara ini untuk makluman yang Tan Sri Yang di-Pertua masih berada di peringkat kajian secara lebih lanjut dan diikuti oleh SPR. Minta penjelasan. Sekejap. Oh, di Kinabatangan. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, apakah kerajaan
berhasrat untuk mengubah sistem pilihan raya yang sedia ada dalam negara kita, yaitu mengamalkan majoriti mudah ataupun yang menang banyak kursi akan membentuk kerajaan, selaras dengan mungkin tuntutan masyarakat, dan di samping itu mungkin boleh mengurangkan politik 24 jam. Sebab sistem yang ada dalam negara kita ini sama ada lepas pilihan raya, sebelum pilihan raya, antara membangkang dengan kerajaan, permainan politik tidak berhenti, non-stop politicking. Jadi bolehkah mungkin satu sistem dirangka sama ada kerajaan berhasrat atau tidak untuk mengubah ke arah sistem yang baru, di mana mungkin selepas pilihan raya tidak lagi ada politik berlanjutan. Terima kasih. Soalan yang baik daripada Kinabatangan, ya. Tapi sudah pasti Tanjung Karang yang merupakan pakar undang-undang bahagian pilihan raya ni, dia boleh sama-sama untuk bertanya soalan. Yang berhormat, kebaikan sistem undi popular ni, satu di antaranya, iaitu, boleh tak jawab dulu, undi popular ni, satu yang bagusnya, tidak ada by election, tidak ada pilihan raya kecil. Engkau mati, dia ambil yang hidup, katakanlah 10 orang, hak nombor 11 tu ganti. Macam itu. Kalau yang lagi satu mati, nombor 12 ambil. Itu undi popular, tak ikut pilihan raya kecil. Tapi kalau kita kata ikut popular di sini, pilihan raya kecil, kalau besok kita pergi, ada tak betul tu. Jadi undi popular tidak ada pilihan raya kecil. Heran ya, saya pun heran. Tapi saya baru dapat maklumat. Jadinya, sama ada sekarang ni, kita ada pilihan raya kecil. Jadi kalau kita nak buat sistem, jawatankuasa yang dilantik untuk penambah baikan nanti mencadangkan, setengahnya mencadangkan satu sistem, setengahnya mencadang dua-dua dicampur. Sebab sistem proportionate sistem ini kita lihat dia ada masalah. Sebab apa? Kalau undi popular tu banyak tetapi kursi kurang, ada jadi cerita lain. Contoh macam Al Gore dengan Bush. Al Gore majoriti 500,000 lebih, Bush kurang 500,000, tetapi kursi Al Gore kurang daripada kursi Bush. Mahkamah Persekutuan buat keputusan Bush menang, tapi undi popular Al Gore menang. Kawan yang berhormat, Pematang Poh, Ketua Pembangkang. Ya, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Tan Sri Dipertua. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan first past the post system. Kita dalam sistem first past the post berkenaan dengan one person one vote. Ya, maksudnya nilai undi. Kalau kita bandingkan satu kawasan parlimen yang ada 50,000 pengundi berbanding dengan satu kawasan parlimen yang ada 100,000 pengundi, maksudnya satu orang dalam dua kawasan yang berbeza ini mempunyai nilai undi yang berbeza. Ya. Jadi kalau orang yang pengundi dalam kawasan yang ada 50,000 tadi, dia punya nilai undi ialah 2 berbanding dengan pengundi di dalam kawasan yang 100,000 tadi. Jadi bukankah tidak adil bahawa dalam sistem first past the post ini, one person, satu orang seharusnya nilai dia satu undi? Dengar dulu. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri. Menteri, dia orang takut sangat ke dengan soalan ni? Yang Berhormat. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, sekiranya dalam sistem first past the post, dan sekiranya setiap daripada pengundi ini, satu pengundi satu nilai undinya, bukankah 51% sokongan itu akan diterjemahkan kepada 51% kerusi? Menteri, mohon penjelasan. Menteri, lemah pantai tak tanya. Menteri, pekuat Lengkol. minta laluan, Mas Gading. Terima kasih Tan Sri Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak kembali kepada isu petition sebenarnya. Yang Berhormat, isu petition sebenarnya, tadi Yang Berhormat sebut tidak ada petition satu pun yang pernah dimenangi. Menteri, saya akan perbetulkan. Likas saya tahu. Minta laluan. Likas. Thank you. Saya akan betulkan. Tapi 4,000 pengundian tu. Ya. Menteri, mengundi disahkan oleh Mahkamah Tinggi. Jadi saya nak tanya, Yang Berhormat pun dah sedar kan, Likas, petition di Likas menang tahun 1999. Kemudian kerajaan perkenalkan Section 9A Akta Pilihan Raya yang Menteri, membuat minta laluan. mana-mana, kejaplah, janganlah kacau, yang membuat mana-mana cabaran. Kenapa dia boleh bercakap, saya tak boleh?
Selepas likas, ya, Yang Berhormat. Selepas likas, walaupun Mahkamah Tinggi putuskan ada 4,000 lebih pengundi hantu yang bukan warga negara mengundi dalam pilihan raya tersebut, sampai dipaksa dilaksanakan pilihan raya yang baru. Itu satu. Kerajaan telah memperkenalkan Seksyen 9A dalam Akta Pilihan Raya yang menjadikan mana-mana cabaran terhadap daftar pemilih kalau ada pengundi hantu ke warga asing tak boleh dicabar di mahkamah. Saya nak tanya apakah pendirian Yang Berhormat berkait dengan hal ini. Dan kedua, cadangan pengerusi SPR Sabah yang menyatakan memang benar ada banyak warga-warga asing pengundi hantu dalam daftar pemilih, makanya dicadangkan dibuat pendaftaran semula 13 juta pengundi. Saya minta maklum balas kepada Yang Berhormat. Terima kasih.